Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Pika nak tanya pendapat korang semua. Pernah tak korang sebelum ni dengar tentang kisah manusia biasa yang berkahwin dengan orang bunian? Kalau zaman sekarang mungkin kita kata mustahil, sebab mana boleh manusia dengan golongan jin untuk berkahwin, sebab kita kan berlainan makhluk. Tetapi pada masyarakat dulu, ataupun kita pernah dengar zaman-zaman dulu, banyak kes yang mana ada manusia ni yang boleh berkahwin dengan orang bunian. Sama juga dengan kisah yang bakal Pika ceritakan kali ni, yang mana kisah ni kononnya berlaku di Gunung Senyum, Temerloh Pahang. Diceritakan ada seorang lelaki ni, nama dia Tok Long, dan pada satu hari dia telah pun bertemu dengan seorang puteri bunian, dan lepas tu mereka berdua ni pun jatuh hati. Jadi bila dah bercinta dan sebagainya, mereka ni pun nak kahwin lah. Lepas tu puteri bunian ni pun pergilah berjumpa dengan raja bunian, iaitu ayahanda dia, dan meminta keizinan daripada ayah dia untuk dia ni berkahwin dengan Tok Long. Pada mulanya, Raja Bunian tu memang tentang habis-habisan. Iyalah kan, sebab puteri bunian tu adalah daripada golongan bunian dan Tok Long tu pula daripada golongan manusia. Mana boleh kahwin kan? Tetapi selepas dipujuk berulang-ulang kali oleh puteri bunian, akhirnya ayah dia ni, disebabkan oleh terlampau sayang sangat dengan puteri bunian tu, ayah dia pun memberikan keizinan kepada puteri bunian ni untuk berkahwin dengan Tok Long, tetapi dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah puteri bunian kena bersiram ataupun mandi di Gua Kolam 7. Dekat sana ada 7 buah kolam yang pada masa tu masih ada lagi air, dan sekarang katanya kolam tu semua memang dah kering. Syarat yang kedua adalah puteri bunian tu tadi, selepas sahaja dia bersiram, dia kena pergi keringkan badan dia dengan angin di dalam gua angin. Manakala syarat yang ketiga pula adalah puteri bunian tu kena pergi mandi cahaya bulan di Gua Terang Bulan. Dan selepas sahaja dia selesai buat semua syarat-syarat tu, barulah ayahanda dia akan memberikan keizinan kepada puteri bunian tu untuk berkahwin dengan Tok Long. Jadi selepas dah anak dia berjaya penuhi ke semua syarat-syarat tersebut, akhirnya mereka pun berkahwin lah kan. Dan seperti biasalah, kalau bila berkahwin mesti akan ada hadiah perkahwinan. Disebabkan oleh ayahanda dia ni terlampau happy anak ni dia boleh kahwin, ayahanda dia pun bagilah 2 taman kepada Tok Long ni, iaitu taman laut dan juga taman darat, yang katanya sampai sekarang masih lagi wujud tempat tu. Dan selepas beberapa lama kahwin dengan puteri bunian, Tok Long ni telah pun diberikan satu keistimewaan, iaitu dia ni boleh mengubatkan orang. Datanglah apa sahaja jenis penyakit, memang dia boleh ubatkan orang tu lah. Dan bila dah lama sangat kan duduk dekat alam bunian ni, pada satu hari Tok Long ni tiba-tiba dia datang satu perasaan, iaitu dia rindu sangat dengan kampung halaman dia di alam manusia. So dia pun fikir, baik, dia bagi tahu dekat isteri dia. Lepas tu minta izin dengan isteri dia untuk balik ke kampung halaman dia di alam manusia tu. Jadi selepas puteri bunian ni dengar permintaan daripada suami dia untuk pulang ke alam manusia, puteri bunian ni pun bagilah keizinan kepada Tok Long untuk pulang ke kampung halaman dia, tetapi dengan 2 syarat. Memang suka main syarat-syarat dia orang ni agaknya kot. Jadi syarat yang pertama adalah Tok Long boleh balik ke dunia manusia, tetapi jangan lebih daripada sebulan. Dan syarat yang kedua, Tok Long ni tak boleh buka mulut langsung tentang kewujudan bunian di Gunung Senyum. So bila dah dengar syarat tu macam senang kan, jadi Tok Long ni pun macam bolehlah kan, sebab dia memang nak balik sangat ke kampung halaman dia. Dan lepas tu bila dia dah bersetuju untuk penuhi syarat tu, jadi Tok Long ni pun baliklah ke kampung halaman dia. So bila sampai sahaja dia ke kampung halaman, orang-orang yang jumpa Tok Long ni semua terkejut tau. Mungkin yang pertama sebab dah lama sangat Tok Long ni tak balik kampung. Yang kedua adalah Tok Long ni jadi macam orang yang sangat kaya. Dan yang ketiga adalah disebabkan oleh Tok Long ni, dia mempunyai kelebihan untuk berubatkan orang. Jadinya mereka semua ni, manusia yang ada yang kenal dengan Tok Long ni, memang pelik lah kan. Jadi mereka tanyalah Tok Long ni, mereka selalu mendesaklah Tok Long. Tok Long pergi ke mana, lepas tu macam mana Tok Long boleh jadi kaya, dan lagi satu macam mana Tok Long ni dapat ilmu untuk mengubati orang. Datanglah apa sahaja jenis penyakit, memang semua dia boleh ubatkan.
Mula-mula Tok Long ni memang dia tak bagi tahu, dia tak buka mulut langsung pun sebab benda tu kan adalah satu rahsia dan juga syarat antara dia dan juga isteri dia Puteri Bunian tu. Pada mulanya memang dia tak bagi tahu langsung, tetapi selepas dia desak ataupun mungkin juga orang kampung tu jenis yang pandai korek rahsia, jadinya Tok Long ni pun pergi buka mulut. Dia katalah yang dia berkahwin dengan Puteri Bunian. Lepas tu dia kata ada perkampungan Bunian dekat Gunung Senyum. Lepas tu pada mulanya dia ingatkan semuanya okey tau. Sampailah bila lepas sebulan dia duduk dekat kampung dia, di kampung manusia tu, dia pun nak baliklah semula ke perkampungan Bunian dia yang terletak dekat Gunung Senyum tu. Tetapi malangnya bila Tok Long ni sampai sahaja dekat kawasan Gunung Senyum, dia tak nampak langsung perkampungan Bunian. Semua nampak macam biasa je. Lepas tu dengan isteri-isteri dia sekali lenyap. Jadi dia pelik lah kan, kenapa dia tak nampak perkampungan Bunian? Apa yang berlaku? Lepas tu barulah dia ingat, oh rupa-rupanya mungkin inilah akibatnya bila dia melanggar janji. Dia dah langgar syarat sebab dia dah bagi tahu dengan orang kampung tentang kewujudan orang Bunian dekat Gunung Senyum tu kan. Jadi Tok Long ni pun teruslah cari isteri dia ni, sampailah pada satu hari dia nampak isteri dia ni dekat kawasan Danau Impian. Tetapi peliknya bila semakin dia kejar isteri dia tu semakin jauh. Dia kejar tapi makin jauh. Maksudnya dekat sini memang isteri dia mungkin macam merajuk lah kot, tak nak jumpa lah Tok Long ni sebab Tok Long dah bocorkan rahsia kan tentang kewujudan orang Bunian dekat Gunung Senyum tu. Dan memang Tok Long tak jumpa lagi lah isteri dia kan. Lepas tu terlampau kecewa punya pasal, Tok Long ni pun menggali sebuah lubang. Lepas tu dia duduk dekat dalam lubang tu dengan hati yang sangat kecewa disebabkan oleh kesilapan dia sendiri. Dan lepas tu dia hanya mengabadikan diri dia kepada Tuhan je. Sampailah akhirnya Tok Long tu pun meninggal dunia seorang diri dekat situ. Jadi selepas tu Tok Long ni pun dikebumikan di gua makam Tok Long. Mungkinlah bagi orang-orang yang berada dekat kawasan sekitar tu tahu tentang kewujudan makam tu kot. So apapun, apa pandangan korang tentang kisah Pika ceritakan kali ni? Menarik atau tidak? So, seperti biasalah Pika nak tahu apa pandangan korang dan bolehlah berikan komen di bawah. So, itu sajalah video Pika untuk kali ini. Kita jumpa lagi in my next video. So, see you soon. Bye!